lagu Sutra ni sendiri memang ada elemen sinden yang mungkin orang yang kurang kiranya familiar dengan bunyi itu, orang kata bunyi-bunyian hantu. Tapi sebenarnya sangat opposite of that. Sinden adalah cara nyanyian orang-orang Jawa zaman dahulu di keraton dan sebagainya. Sinden pula juga apabila zaman-zaman dulu orang banyak kalau nak hantar message semua diorang menyanyi. So termasuk menyinden ini. Hello, hai, anda bersama saya sekali lagi Hafizan Muhammad di studio Music Roundtable, dan hari ini kita ada tetamu yang saya rasa mungkin ramai juga menantikan untuk berada di studio kami pada hari ini. Kita bersama dengan Aisyah Retno. Apa khabar, Aisyah? Assalamualaikum, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Okay, sebelum kita start, kita nak say congrats dulu atas kemenangan and all. Tapi sebelum kita nak cerita panjang pasal tu, kita nak cerita balik lah macam mana actually minat dalam bidang nyanyian ini menjadi, orang kata, minat Aisyah lah untuk sehingga menjadi seorang penyanyi hari ini. Sebenarnya Aisyah dulu masa lampau tak ada pun teringat dan terfikir untuk menjadi seorang penyanyi. Sebab Aisyah punya wish dulu sebenarnya I wanted to be an accountant. Gitu. Okay. She suka mengira. Dan juga memang sangat suka calculation. Dan eventually Aisyah memang menganggap bidang nyanyian ini sebagai salah satu hobi Aisyah saja. Tapi apabila Aisyah cuba join singing competition masa sekolah menengah, sekolah rendah, lepas tu Aisyah rasa ni sebenarnya boleh dijadikan a part of my steady job in the future, insyaAllah kalau rezeki. Dan juga apabila Aisyah buat cover, salah satu label lokal iaitu Sony Music Malaysia melamar Aisyah menjadi salah satu artis di bawah naungan mereka lah. Jadi start daripada 2018 Aisyah officially became one of their artists. Dan juga 2020-an macam tu Aisyah release Aisyah punya debut song Mengikat Jiwa, yang juga pernah di cover oleh muzik kita juga. Itu first time kita dengar Aisyah kan. Okay, right. Mungkin kalau boleh Aisyah ingat balik pengalaman pertama menyanyi di depan crowd itu memang di pentas pertandingan ke ataupun menyanyi suka-suka di sekolah ke? Okay, pertama sekali sebenarnya my mom was a singer back in 90s di Indonesia. So Aisyah suka ikut beliau pergi pentas ni, pentas tu, show semua. Dan ada salah satu performance beliau yang perlu menggunakan khidmat kanak-kanak punya performance, dan Aisyah was one of them. Dari situ Aisyah gilap sebenarnya menyanyi ni best juga. Menyanyi ni interesting. Daripada situ Aisyah join singing competition, baru jumpa crowd, macam ni rasa dia kalau competing. Lama-lama jadilah sampai ke titik sekarang. Okay, maknanya dari sekolah tu memang dah start masuk competition menyanyi. Minat-minat macam tu, tapi tak tahu sebenarnya suka menyanyi. Dia macam minat nak perform depan orang ramai je. Tapi menyanyi tu tak ada terfikir macam this can actually become my source of income in the future. Tak ada terfikir tu lagi lah pada masa tu. Okay, so kalau kita boleh tahu masa kecil Aisyah tu, Aisyah banyak mendengar lagu yang macam mana, ataupun mungkin ada penyanyi favourite ke? Penyanyi favourite semestinya Aisyah ikut jejak ibu Aisyah lah. Ibu Aisyah adalah salah satu idola Aisyah juga di dalam kiranya genre terperinci keroncong dan juga genre-genre seperti pop R&B. Yang Aisyah look up tu seperti Mariah Carey, Ariana Grande, Whitney Houston, zaman-zaman itulah. Dan juga Aisyah pun minat juga kepada genre jazz juga seperti Ella Fitzgerald dan juga Etta James. Memang genre-genre sebegitu sebenarnya membuatkan Aisyah rasa macam luas juga genre di dalam muzik ini, macam tu lah. So daripada situ minat tu dia evolve lah. Ya, berkembang. Mendengar banyak lagu. Minat. Sebenarnya muzik ni luas macam tu. So Aisyah juga boleh bermain instrumen muzik kan? So memang ada like formal education dalam bermain piano ke, ataupun memang di rumah saja bermain randomly ke? Sebenarnya initially Aisyah tak suka bermain alat muzik pun, sebab I feel like benda tu susah bagi Aisyah lah pada masa itu. Aisyah rasa macam, kenapa kita kena belajar kalau kita boleh menyanyi je gitu kan. Rasa macam menyanyi ni paling susah lah rasa kiranya. Tetapi sebenarnya bermain music instrument lah menjadi pemangkin untuk kita sebagai singer-songwriter. Boleh lagi menggilap kita punya skills in songwriting untuk menjadi lebih mahir, kerana kita tahu chords progression dan sebagainya. Jadi Aisyah mulakan Aisyah punya formal education di Yamaha under ABRSM. Umur berapa tu? Itu dalam umur 6 hingga ke
ke 7 tahun. Sebab tu tak minat, sebab umur kecil-kecil. Tak Kita main faham Barbie je lagi. time tu. So apabila Ibu Asha kiranya bahasa kasar dia memaksa Asha untuk masuk ke alam-alam musisi ini, Asha pun endah tak endah lah dengan permintaan Ibu Asha. Lama-lama Asha interested, dah masuk grade 4, grade 5, rasa macam bermain piano ni sebenarnya kiranya membuahkan hasil. So lama-kelamaan Asha find comfort in songwriting juga, dan bermain alat muzik piano banyak sangat membantu Asha untuk music arrangement, buat music arrangement sendiri, buat lagu sendiri dan sebagainya lah. The list goes on and on. Okay, tadi Asha cakap pasal songwriting tu. Pada umur berapa sebenarnya actually yang mungkin Asha explore that you can like play around and make your own music tu? Asha sebenarnya dulu sejujurnya tidak interested in songwriting. I feel like songwriting hanyalah berhak kiranya jawatan tu digelar oleh orang-orang yang dah OG lah kiranya. Sebab macam songwriting, I feel like you kena betul-betul dengar komposisi lagu, melodi dan sebagainya. Jadi apabila Asha cuba mencuburi alam penulisan lagu dalam umur 17 ke 18 tahun. Apabila Asha mula menulis debut single Asha, Mengikat Jiwa, itu adalah kiranya paksaan daripada label Asha. Cubalah tulis lagu sendiri. Cuba. Challenge lah. Challenge. Memang jujur time itu I am totally not interested in songwriting. Rasa macam boleh tak lah jadi penyanyi je. Cukup je lah penyanyi, buat apa nak songwriting semua. Lama-lama Asha jatuh cinta dengan alam penulisan lagu. Sebab ekspresi diri, ekspresi ayat-ayat kita dalam minda kita terkeluar apabila kita nak tulis lagu. So dalam era 17-18 tahun Asha find myself yang songwriting is interesting. Dan selepas itu tidak berhentilah. Sentiasa idea tu macam air mengalir agaknya. Kadang-kadang ada juga writer's block. Ada juga kadang-kadang. Tapi Asha rasa memang kena banyak ada references tu baru boleh. So bila writer's block tu datang, what you do normally? Normally sebab Asha ada banyak kucing di rumah. So Asha main dengan kucing. Mungkin itu boleh tolong lah. To distract, yes. Okay, right, interesting. Ya, betul. Okay, tadi Asha dia cakap ibu Asha pun seorang penyanyi dulu kan. Ya, betul. Jean Redno, kalau tak salah saya. Betul. Okay, right. Sejauh mana pengaruh ibu tu sebenarnya sebagai seorang yang pernah ada album dulu kan, mempengaruhi Asha untuk menjadi seorang penyanyi? Ibu Asha bukan hanya sekadar kiranya pemangkin di dalam kemajuan Asha dalam music industry, tetapi all round lah semua di dalam hidup Asha. Jadi specifically di dalam music, beliau sendiri selalu kiranya push me above kiranya untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Dan beliau memang adalah salah satu main reference di dalam Asha punya perjalanan di music career. Tanpa beliau mungkin Asha tak sampai di titik ini. Dengan pengorbanan beliau di dalam muzik, membuatkan Asha lebih jatuh cinta kepada rentak muzik-muzik industri, apatah lagi di Indonesia dan juga Malaysia, sebab ibu Asha lebih banyak berkecimpung di Indonesia. Jadi berbalik kepada soalan itu, ibu Asha kiranya banyak mempengaruhi Asha di dalam music industry ni, dari segi di atas pentas, studio recording, macam mana pembawaan Asha di dalam kiranya performance. Banyak benda yang dikongsikan. Banyak department membuatkan Asha rasa memang kalau orang tanya apakah pemangkin utama dan siapakah idola, Asha boleh katakan ibu Asha adalah salah satunya. Mungkin ada maybe like pesanan yang paling Asha ingat daripada ibu untuk masa mula-mula nak get involved, nak menjadi seorang recording artist and you sign with a big label kan, Sony Music. Mungkin Asha boleh ingat like pesanan yang paling Asha ingat daripada ibu. Ada beberapa, tapi kalau Asha boleh tangkap dua, salah satunya adalah do not impress, express. Itu satu. Yang kedua adalah ingatlah ilmu padi. Ilmu maksudnya padi kalau dia dah tumbuh, dia berat, dia akan ke bawah, menunduk. So down to earth lah Alright. Okay, interesting. Okay, kita nak back to your first single, which is Mengikat Jiwa. Betul. Which is tadi Asha dah bagi tahu kita, dah share kita yang Asha di challenge lah untuk menulis lagu. Betul. Kan. Okay. Betul. Maybe Asha boleh share sikit the process, because
ini first time kan nak jadi penyanyi. Lepas tu at the same time kena menggalas tanggungjawab sebagai seorang penulis lagu juga. Maybe Aisyah boleh share the inspiration ataupun cerita di sebalik penghasilan Mengikat Jiwa. Mengikat Jiwa, Aisyah nukilkan dalam era 2018 macam tu. Aisyah memang interested sangat in strong ballad, Indonesian ballad. Reference-nya pun Aisyah banyak tengok Raisa dan juga Afgan dan Isyana pada masa itulah. So apabila kiranya Sony memberi cabaran kuat kepada Aisyah untuk menulis lagu, Aisyah pun meminta pertolongan daripada salah satu komposer kiranya yang cukup handal di Indonesia, iaitu Aldi Nada Permana, yang pernah menukilkan lagu untuk Cakrakan, untuk Jas Hayat dan sebagainya. Dan beliau mengatakan iya untuk bekerjasama dengan Aisyah untuk Mengikat Jiwa ni. So Aisyah pun fly ke Indonesia, buat songwriting camp dalam 2-3 hari, terus siapkan Mengikat Jiwa. Oh, maknanya penghasilan melodi lirik tu memang Aisyah ke Jakarta untuk sebenarnya draft dia sudah ada, demo tu sudah ada untuk mencantikkan, untuk buat dia more marketing-ish dan juga less complex. Aisyah meminta tunjuk ajar daripada Mas Aldi Nada Permana yang lebih handal lah. Okay, menarik. Very interesting. Sebab saya rasa mungkin saya tak pernah dengar kisah di sebalik penghasilan Mengikat Jiwa ni. Dan Alhamdulillah Aisyah dengan lagu tu juga memperkenalkan Aisyah lah di industri muzik. I think people start look out for you. One of them is me lah, I think. Because I think masa so Aisyah tu keluar tu, mana dah lama tak dengar suara macam ni. Alhamdulillah. Macam very sedap dan melodinya juga kan. sangat menarik. Okay, untuk mengukuhkan nama sebab dalam bidang muzik, especially dekat Malaysia, dan artis baru pula tu, saya rasa itu bukan jalan yang mudah lah. So Aisyah pernah memasuki big stage dan sebelumnya pernah memasuki juga Vocal Mania. Betul. Of course, kedua-dua pertandingan itu datang dengan cabaran yang lain pula. Betul. Adakah segala cabaran yang dah dilalui dan ditempuhi itu berbaloi usahanya untuk memperkenalkan Aisyah right now is ready sebagai seorang penyanyi established singer di Malaysia? Letup question dia. Saya kena berfikir sekejap. Sebab betul, Vocal Mania dan Big Stage sendiri ada kelebihan masing-masing yang sudi menaikkan kiranya orang kata BBNU seperti Aisyah pada masa itu dalam cabang dan departmen yang berbeza. Kalau Vocal Mania secara terperinci, mereka menaikkan kebolehan Aisyah sebagai rookie untuk menjadi kiranya impressive dan kiranya orang kata boleh nampaklah Aisyah sebagai seorang rookie pada masa itu, sebab Vocal Mania ada rookie dan juga idol. Dan idol antaranya ada Kak Aina Abdul, Indah Ruhaila, Tomok dan juga Abang Lan Solo. So dari situ Aisyah boleh belajar secara tangkas dan cepat daripada idol tersebut lah pada Vocal Mania. Dan Big Stage berbeza sebab kita 8 minggu berturut-turut kena fikir idea, kreativiti sendiri, dan kita seorang-seorang. Kita tiada idol yang kiranya memberi tunjuk ajar, guidance. So it's more challenging in a way yang in such short amount of time kita kena fikir konsep, arrangement, macam mana kita nak wowkan the jury dan kita wowkan the audience di rumah dan di studio dengan masa yang singkat. Itulah yang Aisyah boleh katakan Big Stage dan Vocal Mania memberi cabaran yang berbeza, but at the same time membuahkan hasil yang baik untuk orang-orang yang pernah join competition ini. Okay. Tapi I think you really did a great job lah, I would say, di sepanjang di Big Stage. I think Aisyah ada satu showcase 8 weeks yang mungkin hari ni orang masih ingat juga kan, the impact to itself. Tapi personally bagi Aisyah sendiri, pada ketika itulah, adakah macam pendengar ataupun peminat muzik di Malaysia ini diorang betul-betul sudah menghargai ataupun meletakkan nama Aisyah tu di satu tahap yang to watch macam tu, ataupun you rasa there's still a people yang ada doubt with your talent dengan
Aisyah harus mengiyakan kedua-duanya. Aisyah rasa sebab kita berpijak di bumi yang nyata. Apa boleh Aisyah katakan, sampai ke titik ini pun pastinya masih ada yang kiranya belum mengenali Aisyah, belum tahu lagu-lagu Aisyah, dan Aisyah akur dengan perkara itu, dan Aisyah sangat-sangat happy sebab it means that I have to work twice, thrice dengan lebih baik. In a way, Aisyah boleh berkenalan lagi dengan mass market, bukan saja market yang Aisyah sudah aim, tetapi meluas lagi. Which in a way berbalik kepada soalan tu, Aisyah rasa kita sebagai seorang artis kena giat untuk kiranya kalau orang kata, oh you buat ni, you're doing too much, masih tak famous lah ini. Tapi kita endah tak endah je perkara tu. Sebagai seorang artis kita kena enthusiastic, consistent, seperti kiranya kita boleh ambil example idola Aisyah lah, Kak Aina Abdul, maybe Kak Aina Zakri. Beliau mereka semua mengambil masa yang cukup panjang untuk sampai ke titik ini, dan dikarenakan konsistensi, enthusiasm dan sebagainya, mereka sampai ke titik ini. So yang Aisyah boleh kata, walaupun ada orang kata mungkin Aisyah belum sampai ke tahap itu, Aisyah happy dan lebih giat lagi untuk melahirkan muzik, untuk mengenali lagi market-market yang lain. Okay. Good one. Gitu ya. Okay, soalan kebat tau tadi tu. So basically dari 2018 transition ke 2018 tu sehingga ke 2004 ini, Aisyah rasa apa yang Aisyah buat tu dah cukup ke, ataupun there's more yang Aisyah kena bagi lagi? Sebab Aisyah berbalik kepada apa yang ibu Aisyah kata, just express, don't impress. So Aisyah rasa untuk ekspresi penyampaian lagu mungkin lagu-lagu baru Aisyah in the future, banyak lagi Aisyah yang ingin sajikan jika audience sudi untuk mendengar. So sebenarnya Aisyah kalau nak prove to the people that I'm talented ke, prove to the people that I can do this, do that, Aisyah rasa itu sudah cukup, kerana sudah pun ditunjukkan semasa Aisyah berada di big stage, Vocal Mania, dan even anugerah juara lagu baru-baru ini. Aisyah rasa untuk pembuktian sudah memadai. Sekarang ini adalah macam mana kita nak pergi dekat battlefield pembuktian lagu-lagu kita. Akankah lagu-lagu baru kita diterima orang ramai ataupun sebaliknya? Itu adalah fasa yang seterusnya. Fasa seterusnya untuk yang bagi Aisyah fasa paling susah. So what's on your mind, like to tackle that things kan? Aisyah rasa dengan kita ada medium social media ni, it plays a major big role untuk kita sebagai penggiat seni. Sebab kita sekarang ada medium social media yang membantu kita dari segi department promotion, promotional proposals, dari segi even kita mengenalkan kepada orang lagu-lagu kita. Contohnya kita ada sekarang paling popular lah TikTok. Dan Aisyah pun lahir daripada situ juga. Salah satu lagu Aisyah, WHUT, yang alhamdulillah sempat viral hingga ke Indonesia pun, itu disebabkan TikTok. So mungkin ada yang belum lagi artis familiar dengan TikTok. So Aisyah rasa TikTok memang plays a big role. So berbalik kepada soalan tu, Aisyah rasa kita sebagai artis kena follow the trend. Ikut pandai-pandai, kena adapt, kena pandai-pandai. Aisyah rasa bakat dan aset saja tidak cukup untuk anda stay consistent in the industry. Still ada elemen lain that elemen lain lah. Mungkin di 10 tahun akan datang akan ada lagi trend-trend baru, kan? So kita sebagai artis kena always akur dengan apa yang terjadi, info semasa dan keadaan semasa. Alright. Tadi Aisyah sebut pasal WHUT yang saya rasa the phenomenon is like massive kan, especially untuk sampai ke Indonesia, dan kita tahu lagu-lagu Malaysia sangat susah sebenarnya untuk menembus like pasaran di Indonesia. Dengan kejayaan WHUT ini di Indonesia, which is ramai pendengar di sana yang sudah mula mengenal Aisyah, bila lihat baik, do you find that yourself macam bertuah, ataupun ada hard work di sebalik kejayaan itu yang mungkin kita tak tahu, yang mungkin Aisyah nak share hari ini? Aisyah boleh katakan kedua-duanya, kerana memang lagu, apabila kita membuat lagu sebagai seorang artis, it has to come with luck dan juga rezeki. So kita tak tahu, kadang-kadang lagu yang kita buat macam, alah lagu ni tak pergi mana, rupa-rupanya lagu tu yang orang booming. suka. So how to say, kita sebagai artis harus sentiasa expect the unexpected.
affected. So berbalik kepada WHUT sendiri, itulah yang terjadi sebenarnya. So label Asha dan juga Asha kiranya underestimate this song. Even Asha sendiri, penulis lagu dan penyanyi lagu ini, underestimate this song. Because we feel like lagu ini sangat tidak mass market friendly dan sangatlah, how to say It's very urban. It's very urban. R&B pun macam kalau yang dengar pun maybe tiba-tiba orang shuffle kat Spotify. Macam tu je Asha fikir. Tiba-tiba shuffle, terdengar WHUT tu yang kami fikir. Sebab itu sebenarnya Asha sudah pun tulis lagu ini early January 2022 dan kami simpan, pendam perap di dalam oven kiranya sampailah Disember 2022. Apa yang membuatkan Disember tu kita release je lah? Sebab dah simpan lama because tak ada keyakinan tu, mungkin macam belum sure boleh pergi ke tak boleh pergi kan lagu ni kan. Apa yang membuatkan pada Disember itu that you and label decide apalah release saja? Sebab sebelum Asha release, Asha ada buat satu show dan Asha ada memperkenalkan lagu itu sendiri, WHUT, kepada orang ramai, and sambutannya cukup okey lah. So Asha rasa macam daripada kita letak lama-lama kat draft, kita release je lah. And then Asha cuba untuk pre-tease dekat TikTok. Kiranya pre-tease lah sebelum keluar. Kita cuba eksperimen kan apa jadi. Rupa-rupanya Alhamdulillah orang menganggap baik lagu itu, menerima baik dan mencecah kiranya views yang tidak disangka-sangka. Dan akhirnya seminggu kemudian terus dekat digital streaming platforms. Lagu itu sebelum dirilis sudah mendapat perhatian lah melalui the short video very short chorus saja. Just a short chorus. Just short chorus dan juga dan lepas tu saya rasa mungkinlah keyakinan untuk riliskan tu ada selepas melihat respons tu kan. So I think the process yang masa Aisyah lakukan ketika menyanyikan lagu tu di show tu, it's really work lah kan. Alhamdulillah. Because there's the people yang you see that really very responsive to the songs kan. Betul. Dia asalkan ada yang responsif je, kita sebagai artis memang sangat happy. Okay. Very interesting. Okay, right. Kalau saya sebelum ni tadi saya melihat data di Spotify because kita boleh tengok the listeners apa semua kan. Pendengar Asha tu actually sebenarnya banyak di Indonesia lagi berbanding di sini kan. Do you think ada double standard ke yang macam membuatkan lagu WHUT itu sebenarnya lebih diterima di sana berbanding di sini? Tapi di sini juga masih ada penggemarnya kan. Mungkin kerana faktor rakyat yang banyak di sana membuatkan drive the numbers tu tinggi di sana. Tapi Aisyah rasa kalau What itu bergerak sendiri di Malaysia, adakah impact dia akan sama? Jeng. Soalan bernas. Itu Asha kurang tahu. Asha tak boleh predict sebab apa tadi Asha mention, berbalik kepada rezeki. Memang Asha pun apabila release lagu tu tak menyangka lagu itu boleh kiranya penetrate sampai ke Indonesia dan juga ke negara-negara lain lah. So apabila contohlah lagu ini kiranya diserkup hanya in Malaysia, Asha rasa Asha boleh mengiyakan statement yang lagu itu tidak akan sampai bermilion-milion views lah. Sebab Aisyah rasa WHUT mungkin kedengaran sangat mass market friendly di Indonesia dan juga di Philippines, maybe disebabkan R&B merupakan salah satu genre utama mereka. Dan kalau di sini mungkin juga orang boleh katakan R&B adalah genre utama di Malaysia, tetapi kita ada genre yang lebih mass market lagi di sini, iaitu strong ballad dan juga Aisyah boleh katakan for now adalah strong ballad dan juga pop rock kalau Aisyah boleh katakan di Malaysia. Aisyah kurang tahu, mungkin you lebih tahu genre yang lebih bagus di sini. Aisyah bercakap pasal strong ballad tadi, saya nak bertanya, Aisyah juga memang saya rasa ada lagu-lagu yang urban market macam WHUT dan ILSM kan? Dan Aisyah juga ada lagu yang that power ballad tu kan, si Pencarianku dan beberapa lagi. Do you find yourself like macam hard to get the balance untuk nak pergi ke sini ke, nak pergi ke sini ke? Betul. Atau you selesa buat kedua-duanya? Initially I will have to agree on that. Asha masih orang kata orang Indonesia bingung
Orang Indonesia bilang bingung. Bingung nak pergi genre mana. Sebab apabila Asha kiranya orang kata produk keluaran big stage dan Asha banyak bereksperimentasi selama 8 minggu dengan genre yang berlainan, apabila Asha keluar, Asha sempat pelik. Kau ni nak jadi apa? Which genre you want? You have to choose. Because people will go to Spotify and they will label you an R&B artist or a pop ethnic artist or a strong ballad artist. Which one? Tetapi in the end of the day, apabila saya menjalani music industry ni selama beberapa tahun, I find that to be versatile and to be going with the flow kind of artist is fun. Cumanya lama kelamaan Asha menjumpai Asha punya minat lebih di dalam R&B dan juga ethnic creative. Okay, alright, interesting. Okay, baru-baru ni Cakrahan mengeluarkan single terbaru berjudul Broken Symphony, kalau tak salah saya. Betul. Okay, actually macam mana kerjasama itu boleh terjadi? Because again, bukan saja untuk lagu Malaysia tu penetrate into Indonesia market tu susah. Apa pula lagu-lagu ciptaan Malaysia untuk dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia tu lagilah susah saya rasa kan. But you manage to get Cakrahan to sing your own original composition. Maybe you can share with us. Okay, cerita dia, I had a show dengan Cakrakan dan segelintir lagi artis. Dan apabila Kak Cakra berjumpa dengan Asha, dia kata, I tengah on the way in making an album. It's called Divine. Lepas tu dia kata, dia tak ada lagi lagu English dalam dia punya album Divine tu. So beliau pun ingin melamar Asha pada masa itu, lagu English. So Asha insecure. I was very insecure. Asha rasa macam, kenapa Asha? Sebab Asha kiranya masih lagi sangat hijau lah, boleh dikatakan dalam bidang penulisan juga. I'm sure di Indonesia ramai lagi yang lebih kiranya layak lah untuk menulis lagu untuk Kak Cakra. Tapi Kak Cakra kata semua komposer yang hebat-hebat kat Indonesia dah ada dalam album tu. So dia kata macam, what do I want more? I want fresh blood. Dia kata dia nak fresh blood apabila beliau mendengarkan lagu WHUT yang salah satunya juga beliau mengatakan salah satu favourite beliau. Dan Asha pun berkata, okay, kalau macam tu Asha cuba, tetapi Kak Cakra, please be honest with me. If you don't like the song, please tell me. So Asha pun hantar Broken Symphony punya demo dalam 2 hari selepas kita orang punya conversation, percakapan tu. Sebab excited kan, kita buat budak baru. So rasa macam, okay, jom terus balik tu, terus buat untuk Kak Cakra. Tak kira juga. And then he did send me some of his references lah. Apa lagu tu nak ke arah mana. So he wanted it to be Adele-ish kind of vibe. At the same time, it's very urban juga. Jadi Asha pun tulis lagu Broken Symphony tu yang menceritakan kisah tentang perjalanan Kak Cakra juga. Okay. Inspiration di sebalik melody tu sendiri mungkin? Inspiration, the song is actually very country R&B, boleh dikatakan macam Jason Mraz type of song. Yes. So apabila Asha menghantar demo itu kepada Kak Cakra, Asha hantar chorus dulu. So apa-apa Asha, kalau Asha nak hantar lagu dekat orang, Asha make sure Asha siapkan chorus dulu. Asha hantar chorus. If they're interested in the chorus, then I'll finish the rest. Develop lah. So untuk Kak Cakra sendiri, dia belum familiar dengan cara penulisan lagu Asha. Sebab selalunya kalau orang tulis lagu, hantar je lah semua lagu, settle. Betul. Kan. Kenapa nak hantar chorus dulu? So that's how your writing process. So writing process so far begitu. Most of the song. Most of the song so far begitu. Asha kalau boleh, chorus tu memang bagi hook, bagi memang catchy ataupun selesa dengan penyanyi tersebut. Dia dah selesa, Asha cuba habiskan verse 1, verse 2 dan bridge sebagainya. Begitu. So apabila Kak Cakra kata, okay, chorus on. So okay Kak Cakra, can I proceed? Proceed. Lepas tu Kak Cakra kata, take your time dalam a week or 2. Lepas tu Asha kata kat Kak Cakra, it's okay lah Kak Cakra, dah siap. Dalam masa berapa hari? Dalam masa 2 hari. Beliau cakap macam tu, tak apa, dah siap Kak Cakra. So that Kak Cakra boleh lah banyak mendengar lagu tu sebelum masuk ke dapur rakaman kan. So apabila Kak Cakra dah nyanyi lagu tu, I shed into tears lah. Kiranya macam, ya Allah, Asha buat lagu untuk Kak Cakra, and Kak Cakra did justice to the song. Sangat sesuai untuk beliau menyanyikan arrangement lagu dan itu. music
arrangement productionnya? Untuk arrangement daripada Indonesia, Kak Petra Sihombing. Beliau pun sangat berpengalaman and tahu dah macam mana gen vokal seorang Kak Cakrakan tu. So I leave it to Kak Petra sendiri untuk buat producing. Finishing production memang dibuat oleh Petra Sihombing lah. Mixing, mastering, vocal arrangement semua I leave it to Kak Petra. I see, alright. Yeah. Okay. Interesting. Very menarik cerita dia, saya rasa. Okay. Kita bercerita balik pasal career Aisha Retno lah. Last year Aisha keluarkan EP berjudul dengan initial AR kan. Ya, betul. Ada 6 lagu kesemuanya. Betul. Dan mungkin tahun ini perancangannya bagaimana pula? Mungkin ada benda yang Aisha boleh share dengan peminat Aisha, saya rasa yang menanti. Okay, sebenarnya memang tahun ini tujuannya adalah untuk mempromosikan secara heavy EP Aisha. Promosi besar-besaran. Akan tetapi Aisha pula join semi-final Music tahun lepas, Disember. Dan juga diberikan rezeki untuk mara ke peringkat final Anugerah Juara Lagu. So komitmen dah ke situ. Komitmen dah bertukar. Dia punya paksi dah bertukar sikit. Oh, kita ke sini. Instead of just focusing on an EP. Dan Alhamdulillah, dia terkejut tapi at the same of course happy. It's Anugerah Juara Lagu kan. So pun we ride on the ni lah Anugerah Juara Lagu punya suasana. Dan kita tinggalkan sebentar EP punya fokus. Dan sekarang mungkin apabila usai sudah Anugerah Juara Lagu dan Alhamdulillah sudah pun kiranya dapat apa yang kita nak, Aisha ingin fokus kembali untuk promosikan EP Aisha dan akan melahirkan satu lagu raya bersama artis yang sudah pun Aisha kolaborasi with pada tahun lepas. Dan juga insyaAllah kalau Aziz Harun. Ya, betul, Aziz Harun. Okay, because actually saya ada soalan tu. Tapi since Aisha dah bercakap termention pasal tu, tak apa, kita boleh teruskan because that was from Reels di Instagram, TikTok, dan TikTok jugalah kan. Dia juga. Terjadinya satu melodi yang very interesting. That was last year kan. That was last actually, year. I'm about to ask tentang lagu itu. Adakah ia akan menjadi reality tahun ini? Reality. So it will. So apabila Aisha tulis lagu tu bersama Aziz Harun, memang Aisha a big fan of beliau juga. Sebab apabila kami buat songwriting, kami ngam lah juga. Ada chemistry. So lagu first yang kami hasilkan adalah lagu Jarak. Which was like back in 2022 semasa Aisha ada di big stage. Sambil-sambil tu tulis lagu. Masa tu beliau di Brunei. So memang agak sukar untuk kami membuat proses penulisan lagu dan Aisha terhasil. Untuk lagu raya sendiri sebenarnya it's a part of our promotion untuk lagu raya. Bukan lagu raya, promotion untuk kami punya campaign raya untuk Jarak. Dan alang-alang tu Aziz kata, Aisha, can you help me with this melody? Dia kata, so kita buat lagu raya lah. Je lah masa tu. Lepas tu dia suruh Aisha pakai baju raya for our content. Okay, let's do it. Nak lagu apa? Lagu raya. Dia suruh Aisha sambung. Kejap je Aisha macam mana? Sebab Aisha memang kurang mahir lagu raya. Tak pernah buat lagu raya ever in my whole life. So Aisha cakap ke Aziz, if this song doesn't suit you, it's fine. Kita boleh buat lagu lain. Sebab lagu yang Aziz lakukan untuk lagu raya sebelumnya, initially, dia macam very pop-ish. Macam hi-fi. Very Ardhito Pramono punya vibe. Tak ada traditional tiada elemen lah. sentingan traditional element. Dan Aisha pun cakap dengan Aziz, actually I'm very interested dengan genre joget. Sangat-sangat interested. Sebab Aisha banyak dengar album Kak Dayang, yang Belagu 2, Belagu 1, banyak genre joget dan Zapin dan sebagainya. Sebab Aisha belum pernah. Selalu genre Aisha buat genre Jawa, EDM dan sebagainya. Lepas tu Aziz kata macam, joget boleh, tapi macam aku ni boleh ke joget? Sebab kita orang berdua memang orang kata macam tak pandai joget. Sebab joget ni dia ada dia punya cara nyanyian tersendiri. So kami berdua pun okey lah, kita langgar je. Langgar. And then habis tulis lagu tu yang bertajuk Ketipak Ketipung Raya. Dan kami pun upload di TikTok. Tidak meletak harapan apa-apa. Saja-saja je. Tapi people dah start comment and request to release. Dan yang paling best sekali, mereka sudi menunggu sampai hampir setahun untuk raya kali ini. So dan raya kali ini kita akan menikmati lagu itu. Cing. Eksklusif eksklusif di Shock. InsyaAllah. Lagu Ketipak Ketipung Raya. Betul. Bersama Aziz. Okay, alright. Nice. Okay,
kita nak bercerita tentang sutera lah, of course. Tak mungkin adanya Aisyah hari ni kita tidak berbicara tentang sutera kan. Okay. Kalau diikutkan sutera tu, saya rasa ketika dia edarkan, ia berbeza dengan apa yang Aisyah pernah release sebelum-sebelum itu kan. Very tiba-tiba different. dia datang bersama MFMF kan. The production of MFMF menghasilkan EDM song dan juga sound yang gabungkan dengan elemen tradisional etnik Jawa kan. Okay, mungkinlah kalau boleh Aisyah sharekan that on that particular time masa you menulis lagu itu, what's on your current state of mind actually? Kenapa tiba-tiba benda tu datang kan? Because previous single tu dia pop, dia R&B, kan, dia ballad. Ya. Jadi memang ini adalah salah satu arena eksperimentasi yang paling kiranya major yang Aisyah pernah lakukan sepanjang Aisyah dalam music industry. Apabila Aisyah keluar daripada big stage, kiranya beberapa netizen kiranya membual-bualkan apabila Aisyah melakukan performance seperti Lati dan juga Lalisa back in big stage days, yang kiranya menekankan banyak dari segi EDM dan juga etnik. Dan juga bengawan solo juga. Dan daripada situ Aisyah rasa macam boleh ke kita go out of the box daripada kepompong ballad dan juga R&B? Mampu ke? Selepas itu Aisyah cuba untuk melamar MFMF selaku producer dan co-writer Aisyah. Dan mereka macam, okay, what kind of song actually that you want to do? Lepas tu Aisyah hantarlah reference, nak macam ni jauh. Asalkan ada Jawa, asalkan ada EDM, settle. Macam tu. Diorang pun buntu. Diorang tak tahu macam mana nak. sebab tak clear. Aisyah punya kiranya instruction tak clear. Lepas tu Aisyah pun rasa macam Aisyah rasa kena buat demo sendiri dulu ni, baru hantar dekat MFMF. Aisyah pun hasilkan lagu itu juga sempena apabila Aisyah terpampang di New York Billboard, sempena kempen Equal yang kiranya menaikkan darjat women empowerment, menaikkan darjat seorang wanita, women empowerment dari segi Spotify Equal campaign. Dari situ Aisyah kena relate lah, dari Aisyah mendapat kempen tu dengan lagu Sutra tersebut. Dan lahirlah lagu Sutra yang menceritakan tentang memartabatkan darjat seorang wanita. Yang bergenrekan EDM dan etnik. The writing process hingga ke production tu berapa lama? Sebenarnya sangat sekejap sebab kita sudah pun dikejar oleh timeline, deadline. Aisyah boleh katakan kita ambil masa seminggu lah. Tetapi kalau untuk Aisyah punya penulisan lagu sendiri 2 hari saja. Terus magic happen in 2 weeks. Magic happen 3 AM in the morning. 3 AM in the morning sebab, the inspiration datang. Inspiration sebab ditemani bunyi-bunyi. Tak ada guna macam ni. Itu risau sikit. Tak ada. Lagu Sutra ni sendiri memang ada elemen sinden yang mungkin orang yang kurang kiranya familiar dengan bunyi itu, orang kata bunyi-bunyian hantu. Tapi sebenarnya sangat opposite of that. Ia adalah apa tadi? Sinden. Adalah mungkin boleh Sinden adalah cara nyanyian orang-orang Jawa zaman dahulu di keraton dan sebagainya. Sinden pula juga apabila zaman-zaman dulu orang banyak kalau nak hantar message semua diorang menyanyi. So termasuk menyinden ini. So sinden ni ada banyak maksud-maksud tersirat. Dia punya bahasa kasta tertinggi. So apabila Aisyah pun first time ingat sinden ni adalah panggilan-panggilan. Dulu pun Aisyah macam, kenapa aku harus menyinden ini? Memanggil ke? Rupa-rupanya apabila ibu Aisyah educate Aisyah, menyinden is actually sangat-sangat cantik. It's a very beautiful education sebagai seorang penyanyi di mana kita diuji dengan cara nyanyian yang berlainan dari sebelumnya. Dan cara kita menyinden itu sendiri, teknik dia perlu betul-betul belajar lah kiranya. Aisyah pun try untuk suntingkan elemen sinden itu ke dalam lagu Sutra Aisyah, dan lahirlah lagu Sutra yang bergenrekan EDM Jawa. So hari ni kita tahu ia bukan mengilai kosong ya. Tidak. Ada cerita di sebalik ni. Bukan akak pointy. Tidak. Bukan. Okay, dan Sutra memberi kemenangan besar untuk Aisyah, of course, recently di pentas AJL. Saya nak tahu apa erti kemenangan itu sendiri untuk Aisyah. Erti kemenangan bagi Aisyah di Anugerah Juara Lagu adalah titik permulaan. Itu saja yang saya boleh katakan. Titik permulaan kepada semuanya. Maybe rebirth, reborn kepada versi Aisyah yang baru,
in a way Asha tidak meninggalkan versi Asha lama, masih yang sama. Yang korang tengok Asha 2018 is still the same me. Mungkin umur sajalah meningkat. Jadi dengan reformasi pembaharuan genre lagu, mungkin Asha boleh katakan dengan Asha mendapat kemenangan besar ini dan juga pemfokusan Asha dalam kanta muzik ini lebih fokuslah di dalam genre sebegini mungkin. So itu yang Asha boleh katakan. Okay, so are we expecting the next Sutera? Mungkin iya, tetapi mungkin kita pay homage kepada culture yang lain sebab Asha juga berdarah Kelantan. So Asha mungkin akan nak explore dari segi genre Mak Yong mungkin. Kelantan, ya. Ewa bulan. Saya rasa akan jadi ni. Gitu tak jadi lagi tapi jadi ni. Boleh jadi ni. InsyaAllah. Okay, kita masih nak bercerita pasal Sutera and I must say that you did a very amazing job lah di pentas AJL hari tu. You tidak saja menyanyi, menari, bergerak ke kiri kanan dan Asha juga terbang. Oh gitu. Mungkin lah di studio hari ni Asha boleh like tell us everything about. Ingatkan abang nak saya terbang kat studio. Terbang boleh lah. Habis ni kita tengok Asha terbang. Jangan. Okay, mungkin Asha boleh share kan like the idea, the process, because mungkin apa yang kita tengok tu kita rasa wow tu, tapi kita tak faham kan prosesnya dan kepayahan dan kesukarannya tu. Untuk peminat Aisyah juga, saya rasa yang nak dengar cerita di sebalik persembahan tersebut. Ya, seperti kita tahu Anugerah Juara Lagu merupakan pentas berprestij. Kebanyakan artis memang mengejar-ngejar untuk mendapat peluang keemasan inilah, dan alhamdulillah Allah memberi peluang kepada Asha dengan lagu Sutera ini. So kami prepare dalam 3 bulan untuk Sutera ini. Bukan saja kenapa it sounded very long kenapa 3 bulan, apa yang lama sangat, AJL je pun kan. Tapi satu lagu je pun. Kami betul-betul sunting, kami betul-betul telaahi apa sebenarnya yang diingin disampaikan di pentas AJL ni, apa message yang ingin disampaikan. So kami pun fikir, kami berkonsepkan Ocean Jawa Queen yang kiranya penjaga laut bersama Sutera itu, kerana Sutera adalah perlambangan hati seorang wanita yang tegas tetapi suci hatinya. So banyak yang kami telaahi, dan dengan proses kiranya crafting the idea of Sutera itu, kami pun ada terfikir beberapa gimmick. Antara gimmicknya adalah bermain loop machine di intro dan juga terbang di akhir persembahan itulah. Dan it's quite challenging sebab kedua gimmick adalah pertama kali Asha lakukan di pentas itu sendiri. Di mana pada pentas Asha tak pernah lakukan. So it's quite challenging sebab waktu yang diberikan hanya 2 bulan. Setahu Asha untuk bermain loop machine voice live tersebut, it's not easy. Kita selalu tengok macam Ariana Grande, Ed Sheeran selalu memang berjinak-jinak dengan loop machine tu. It's Yuna pun selalu juga. Yuna. Dan benda itu memerlukan ketepatan dari segi tempo dan sebagainya. So Asha memang kurang mahir at that time, memang tidak familiar dengan permainan loop machine ni. But in the end of the day I was like, okay lah, let's just finish that part. Buat je loop machine, hari-hari Asha practice macam mana nak meet the expectation of the loop machine intro yang kami nak, dan lahirlah idea tersebut. Dan untuk terbang pula, Asha cakap dengan tim Asha, terima kasih juga kepada tim Asha. Ini bukan saja idea Asha sendiri, ada tim Sutera Asha, koreografer Asha Buji, banyak lagi kalau mention tak habis lah ini podcast ni kan. So yang Asha boleh katakan, dengan adanya tim Asha yang cukup solid, membuatkan Asha convince untuk marilah kita buat gimmick terbang ni. Walaupun ada dah orang yang dah buat gimmick terbang ni dulu dan even anywhere, dan Asha memberanikan diri untuk terbang, tetapi dengan syarat tak mau laju-laju. Kena fast-fast. Berapa kaki tu? Apa yang Asha dengar daripada production adalah 30 kaki. 30 kaki and you manage to sing bila dekat atas tu juga Ya, tapi kaki pun sudah bergetar-getar. Only God knows. But alhamdulillah you manage. Alhamdulillah. Okay, dan selepas kemenangan itu, adakah ia menjadi like semangat lagi untuk Aisyah like to do more and to explore more apa yang Aisyah ada dalam diri? Betul. Aisyah rasa macam lebih enthusiastic untuk mendalami sebenarnya
kita perform atas pentas ni luas. Kita bukan saja menyanyi, kita express, kita bercerita, kita membuat theatrical side of us that people belum tahu lagi. So daripada apa yang platform yang diberikan oleh Anugerah Juara Lagu untuk Aisyah bereksperimentasi di atas pentas, membuatkan rasa Aisyah macam, alamak, satu lagu juga boleh perform kat AJL ni. Ini macam bila turun pentas rasa macam dah habis dah. Sebab kiranya throughout our journey of process of making this happen for 3 months old, lepas tu kami hanya execute that for 4 minutes 30 seconds. So perbezaan dari jangka waktu tu membuat kita rasa macam tak puas. 3 bulan training untuk 4 minit. Ya, untuk 4 minit. Ya, tapi itu yang Aisyah pelajari dari artis-artis semua. I'm sure diorang punya preparation pun takes a very long time untuk menjayakan diorang punya konsep masing-masing. Okay. Alright. Tahun ini Aisyah akan teruskan dengan promosikan EP dan kemudian ada single raya. Dan mungkin ada lagi planning yang boleh Aisyah kongsikan. Alright. Untuk this year lagu baru ke atau pastinya ada lagu baru kan? InsyaAllah ada. Ada nak spoil juga, tapi buat masa sekarang kita fokus lagu raya dulu. Dan juga selepas raya, insyaAllah Aisyah buat julung-julung kali ni akan melakukan konsert sulung yang akan diadakan insyaAllah di ZEP Kuala Lumpur. So dia punya announcement insyaAllah akan keluar selepas raya. Dan Aisyah akan kembali ke Indonesia insyaAllah. Okay, banyak dah yang kita bualkan bersama dengan Aisyah hari ini, tapi kita belum habis lagi. Kita akan bersambung di bahagian yang kedua, Music Roundtable bersama dengan Aisyah Retno. So kita jumpa lagi di episod yang akan datang.